dan selamat pagi Malaysia. Dan di segmen kali ini kita ingin bercakap tentang satu rumah, satu minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda merupakan makanan yang dapat membantu membaki dan seterusnya meningkatkan prestasi kesihatan tubuh badan. Dan untuk bercakap tentang perkara ini yang lebih adil lagi bersama saya Dr. Zubaidi Haji Muhammad, pengamal perubatan, dan juga Tuan Hafiz Muridan, Ketua Saluran Jualan UH Anmark. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Saya juga antara salah satu pengguna Olive House ini sendiri, minyak habatus sauda. Saya tahu kebaikannya terlalu banyak sekali. Dan mungkin kita mulakan dengan doktor dulu. Kita pun telah masuk bulan Ramadan dan pesakit gastrik antara masalah utama yang berlaku di bulan Ramadan ini, saya juga mengalaminya. Jadi mungkin boleh doktor terangkan sedikit tentang bagaimana untuk mengatasi penyakit ini. Ya, masalah gastrik ini biasa berlaku di kalangan orang kita lah. Bila masuk bulan Ramadan ni memang rasa berdebar-debar. Sama ada mereka ni rasa boleh berpuasa penuh ke atau tidak. Tapi kebanyakannya saya perhatikan, kebanyakannya ia bermula pada minda kita. Sebab tu apabila kita nak berpuasa ni, selalunya kita betulkan niat kita, tanamkan dalam hati, betulkan minda yang kita boleh puasa. Sebab apa? Sebab kebanyakan dari kita ni hanya mengalami masalah yang kita sebut sebagai gastritis. Orang kita ni faham dengan perkataan gastrik kan. Sikit gastrik. Sebenarnya gastrik tu sebenarnya perkataan perut. Maksud dia perut. Tetapi gastritis itu adalah masalah atau penyakit yang disebabkan oleh keradangan pada permukaan dalam perut tu. Bila ada keradangan tu, yang itu yang kita sebut sebagai gastritis. Jadi kadang juga orang kita sebut sebagai sakit ulu hati. Sakit ulu hati tu maksud dia antara kedudukan dia antara kita punya tulang tulang dada tu di bawah sikit tu, dia terasa kat situ, rasa macam tak selesa, kadang-kadang dia akan naik atas sikit, tersebu kan. Ada yang rasa macam nak muntah, ada rasa macam loya. Selalunya rasa tu bukan mencocok, tetapi rasa dia macam terbakar sikit, bening kita panggil kan. Sebab apa? Sebab asid yang berlebihan kat situ disebabkan oleh, sepatutnya apabila kita makan ni selalunya, sebab gastritis ni selalu ada dua, yang kita panggil acute dan juga kronik. Kalau kronik itu dia selalunya disebabkan oleh mengambil masa jangka yang lama. Maksud dia mungkin punca-puncanya antara kuman H. pylori, lepas tu kita merokok, ada yang minum arak, lepas tu kita makan ubat tahan sakit. Ini adalah punca-punca menyebabkan kronik gastritis. Tetapi apabila acute pula tu, dalam masa yang terdekat, maksud dia baru saja dapat tahu. Selalunya berlaku apabila kita mengambil ubat tahan sakit ni yang terlalu banyak dalam jangka masa yang singkat. Sebagai contoh, kita tak tahu kita dah makan sampai 4 jenis ataupun 4 biji 5 biji ubat tahan sakit tu boleh menyebabkan gastritis yang acute. Jadi masalahnya apabila kita makan selalunya, perut kita akan mengeluarkan asid. Pada masa sama, dia akan mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai musin. Musin ini adalah lapisan protein yang menghalang asid itu sendiri untuk merosakkan lapisan perut. Jadi ini adalah salah satu dia punya physiological, yang mana perut akan mengeluarkan asid, pada masa sama dia mengeluarkan musin yang menghalang asid untuk merosakkan lapisan ini. Tetapi apa yang berlaku ialah sel-sel yang mengeluarkan lapisan musin ini telah menjadi rosak disebabkan oleh, pertama sekali itulah dari jangkitan Helicobacter pylori dan juga kemungkinan ubat-ubat tahan sakit. Ini menyebabkan bila asid keluar, kita tak dapat mengeluarkan musin ni, lapisan musin ni. Yang itu akhirnya dia akan merosakkan, memberikan kecederaan pada lapisan ni. Dan makanan-makanan yang lain, sebab tu makanan yang lebih berasid, makanan yang lebih pedas, ini bukan punca. Ini hanya sesuatu yang merangsangkan yang benda tu dah ada, jadi dia menyebabkan kerosakan bertambah teruk. Kalau kerosakan ini tidak dirawat dengan baik, ia akan pergi kepada satu lagi peringkat yang kita namakan sebagai ada ulcer. Yang ini dah lebih teruk ni. Yang ini memang kena, kalau kita tak buat sesuatu, dia boleh menjadi dua. Sama ada dia menjadi bocor, perforated, ataupun dia boleh menjadi kanser. Sebab itu yang bahaya tu. Sebab tu peringkat awal ni, gastritis ni selalunya kita mudah saja untuk kita menjaganya. Saya, pesakit-pesakit saya yang mana walaupun dah makan ubat tetapi masih lagi tak selesa, saya selalu mencadangkan, pertama sekali ambil minyak zaitun, yang kedua kita ambil habatus sauda. Dua-dua kombinasi ini sebenarnya membantu untuk mengurangkan keradangan dan juga membantu kalau ada
luka yang sedikit dan sebagainya. Jadi sangat membantu. Ya. Dan Olive House juga ada mengadakan kempen satu rumah satu minyak habatus sauda. Mungkin boleh terangkan lagi tentang kempen ini berlanjut. Ya, okey. Pertamanya apabila kita sekarang ni dalam keadaan pandemik COVID-19 yang setiap orang rasa takut untuk keluar rumah dan sebagainya, seperti yang macam Dr. Zubaidi beritahu tadi, banyak benefit ataupun khasiat kelebihan minyak habatus sauda kita ni. Untuk kempen ini kita nak menggalakkan masyarakat dekat luar sana, janganlah alpa lagi, masih kita kena utamakan jarak sosial, kita kena memastikan pakai pelitup muka dan sentiasa basuh tangan. Tapi minyak habatus sauda yang kita nak kempenkan ni adalah kita nak setiap rumah mesti ada minyak habatus sauda, supaya dia boleh pagi-pagi tu nak pakai yang doktor, nak konsum setiap hari, and then banyak lagi minyak habatus sauda kita juga boleh jadi hand sanitizer dan sebagainya. Jadinya dengan function-function ataupun kelebihan-kelebihan yang ada dekat minyak habatus sauda keluaran Olive House ini, kita nak masyarakat aware tentang pentingnya jaga kesihatan, jaganya kebersihan, supaya dalam keadaan kerajaan pun di Malaysia ni sedang buat program imunisasi negara, kita pun boleh support frontliner kita supaya sentiasa menjaga kebersihan dan imuniti badan. Jadi ini yang kempen kita nak bawakan kepada masyarakat kita di Malaysia, insya-Allah. Insya-Allah. Dan balik kepada soalan gastrik tadi, doktor, bagaimana untuk kita mengenal pasti penyakit gastrik ni? Kita sebenarnya ada gastrik tu sebenarnya. Ya, seperti mana saya beritahu tadi, kadang-kadang tanda-tanda utama tu memang selalunya akan rasa terbakar lah. Bahagian kita panggil ulu hati ni. Bila dah bertambah teruk, kemungkinan kita akan rasa macam nak loya, rasa nak muntah. Tetapi gastritis ni pun juga boleh menyebabkan apa yang kita sebut sebagai reflux tu. Gastric reflux tu. Apabila dia asid dalam perut kita, dia akan naik ke atas. Sebab tu saya mencadangkan apabila kita nak bersahur dan berbuka puasa, banyakkan makanan-makanan sebagai contoh sayur-sayuran, buah-buahan. Buah kurma pun mengandungi fiber yang bagus, dan juga ambil kita panggil minyak sihat. Minyak sihat ni dia bagus sebab dia sebagai lapisan untuk membantu mengurangkan serangan asid. Serangan asid tu untuk akan merosakkan lapisan dalam perut. Jadi minyak sihat, banyak sayur, banyak buah, kurangkan refined karbo, kurangkan air bergas, kurangkan makanan-makanan yang berpedas, yang mana untuk orang yang dah ada gastrik ni boleh menyebabkan gastrik dia bertambah teruk. Jadi dalam pemilihan makanan ni untuk kita berbuka puasa ni, kita pergi ke pasar Ramadan, pilih makanan-makanan yang berkhasiat dan juga sesuai untuk kita. Sebenarnya bulan puasa ni sahur tu lebih penting daripada buka puasa. Ya, betul. Berbalik pada soalan ini tadi, kalau cara pengambilan habatus sauda untuk sahur bagaimana, sebelum makan ataupun selepas makan? Kita boleh sebelum makan, sebelum makan kita titiskan. Ada orang yang dia tak biasa dia titis secara terus, doktor. Dia boleh masukkan dalam air, letakkan 5 titis. Itu pun dah memadai dah untuk kita mengamalkan habatus sauda ni, minyak habatus sauda. Selain itu bukan saja untuk makan, tapi kita nak pesan juga kepada masyarakat, dia boleh untuk kegunaan luaran dekat kulit dan sebagainya. Jadi maybe doktor nak tunjuk tu doktor macam mana nak titis tu. Bukan ke mulut Puasa doktor jangan masuk mulut. Teguk kulit ni contoh ni 5 cek. Sebab yang bagus dia tidak terlalu pekat. Kalau terlalu pekat tu kadang-kadang dia menyebabkan rasa pahit, terlalu pahit, dan juga kan terlalu panas. So yang ini tak berapa sangat bagi mereka untuk sebagai contoh untuk kulit, untuk rambut, selain daripada untuk kita makan untuk mengurangkan gastrik, kita boleh sapu daripada kulit. Sebab habatus sauda ni bukannya kita panggil ubat sebenarnya. Dia sebenarnya part of the food. Jadi suplemen yang berasaskan makanan dah digunakan sejak zaman Mesir dulu. Betul. Jadi tak perlu kita rasa bimbang penggunaannya. Pilih yang betul-betul berkualiti, insya-Allah dia akan bermanfaat. Dan boleh dicampur dengan madu tak kalau sesiapa yang macam baru pertama kali ingin mencuba habatus sauda ni sebenarnya? Kalau bercampur dengan madu tu dia asing lah, dia bukan makan gitu saja, bukan campur dengan madu begitu saja. Tapi kalau biasanya saya ada dengar daripada doktor juga boleh makan, kita letak titiskan dekat makanan pun boleh, untuk kita amalkan harian. Titis terus pun boleh, kalau makan macam tu pun boleh juga. Tapi kalau madu pun boleh, kita pun ada keluaran madu Olive House, boleh beli juga, sapu kat roti. Okey, kalau penonton Sarawak Indonesia yang mendapatkan produk Olive House ni bagaimana caranya? Okey,
Alhamdulillah, Tuan Cik Puan yang ada dekat luar sana di rumah, bolehkan dapat produk kita daripada ejen-ejen yang berdaftar dengan Olivas. Pastikan original yang keluaran Olivas. Nak ambil brand lain pun tak apa, tapi brand kita utamakan. Jadinya boleh juga melawati kita punya Afiat to You di laman web kita untuk dapatkan minyak Habatus Sauda. Dapatkan segera minyak Habatus Sauda, satu rumah satu minyak Habatus Sauda, kerana kita tahu minyak ni sangat penting. Telah pun dipakai sejak zaman dulu lagi, kita tahu kebaikannya, khasiatnya begitu banyak sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Zubaidim Haji Ahmad, pengamal perubatan, dan juga Tuan Hafiz Muridan, Ketua Saluran Jualan Ohisha Marketing, kerana sudah bersama kami pagi. Terima kasih. Baik, kita